Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal dan seluruh pimpinan masjid, tuan-tuan, perempuan, para jemaah sekalian, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah dan mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Jadi pada malam ini dengan takdir Allah, iradah Allah, kehendak Allah SWT, kita ditakdirkan bertemu pula kali pertama dalam majlis ilmu. Masya Allah. Saya sendiri pun tak sangka bahawa malam ni kena ada di sini. Dan kita yakin bahawa semua yang berlaku tak ada di kita ni, semuanya telah ditetapkan oleh Allah. Jadi kita ni cuma ikut apa yang Allah telah tentukan saja. Sehinggalah ke akhir hayat kita nanti, itulah keadaan kita. Apa yang berlaku semuanya Allah telah tentukan. Baik. Di masjid ini saya datang dua kali. Pertama datang pimpin Qiyamul Lail, yang kedua datang inilah kali kedua. Ini kali kedua datang. Nama sebagaimana yang dimaklumkan tadi, Abdul Rahim bin Ishaq, orang Kedah, tinggal di Selangor ni dah daripada 2001 sampai sekarang. Tapi tak boleh cakap Selangor, tak boleh ubah. Baik. Selain Kedah macam tu lah, tak boleh ubah. Baik. Tapi datang solat berjemaah di sini, berbuka puasa di sini dah banyak kali dengan tuan-tuan, tuan-tuan tak puasan. Begitulah. Baik, itu mukadimah. Ini sebagai ta'aruf. Dah berkahwin, dah 5 orang anak. Ramai dah. Alhamdulillah. Dulu pernah belajar di mana? Di Kedah, Pondok Lanai. Yang mana pondok itu tahun 1996 terbakar besar. Habis semua terbakar. Jadi waktu kejadian itu saya ada. Masya Allah, lintang pekan lagi kan. Kemudian saya juga sambung belajar di Kelantan, Pas Tumbuh, pondok juga selama beberapa tahun. Hitung mai 2 buah pusat pengajian ni saya mengaji di Kuala Dalam beberapa tahun juga lah. Tapi mengaji cara nakal-nakal, faham-faham, malah nak baca, malah nak ulang kaji, malah nak menghafal. Cara mengaji saya begitu. Tapi walaupun saya berdoa kepada Allah, ya Allah, rezekikan kepada saya untuk memanfaatkan ilmu yang pernah saya dengar pada guru-guru. Jadi Alhamdulillah, Allah telah rezekikan sikit banyak. Jadi saya cuba memanfaatkan apa yang saya pernah belajar. Tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah, beradanya saya di hadapan ini, saya rasa ada 3 kekurangan bagi saya. Pertama, kurang dari segi umur. Tuan-tuan umur lebih banyak daripada saya dan lebih banyak pengalaman. Itu kekurangan yang pertama. Pada yang pertama tadi, iaitu kekurangan umur. Umur saya yang tuan-tuan lebih banyak dan lebih banyak pengalaman. Itu satu kekurangan pada diri saya. Yang kedua, kurang amal. Nak banding dengan tuan-tuan lebih banyak amal daripada saya. Jadi saya kurang. Dah 2 dah kurang. Yang ketiga, kurang ilmu. Nak banding saya dengan tuan-tuan lebih banyak ilmu. Jadi 3 kekurangan. Dan banyak lagi, cukup 3 tu sebagai kekurangan yang ada pada diri ini. Walaupun saya teruskan juga untuk berkongsi 1-2 ayat Quran dan 1-2 hadis Nabi SAW. Mudah-mudahan saya mendapat manfaat, tuan-tuan juga mendapat manfaat, insya-Allah. Sebagai mukadimah, pada malam ini, bagaimana kita ni baru saja menyambut Syawal, 1 Syawal. Kita dah sambut dan sekarang ni kita berada di bulan Syawal lagi, mood raya masih ada lagi.
Kuih raya pun masih banyak lagi. Setengah orang masih banyak. Jadi maknanya muk raya masih ada, sebab tu kosong kan, masjid itu kosong. Tu sebab ustaz faham sebab apa? Sebab masih lagi beraya. Begitu. Beza orang kampung dengan orang Pekan ni, orang Pekan raya ada sebulan. Orang kampung raya ada sehari, 2 hari, 3 hari tu. Tapi orang Pekan macam kita ni raya ada sebulan. Sebab puasa sebulan, raya pun sebulan. Dia sama, dia beza. Tak apalah kan. Mukadimahnya saya mulakan dengan ayat Quran, kata Allah SWT dalam surah Infitar. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim ila akhir ayat. Baik, kata Allah SWT, sesungguhnya kat atas diri kamu tu ada yang menjaga, ada yang melihara. Tiap-tiap diri kita semua ni ada yang mengawasi kita, yang menjaga kita, iaitulah malaikat. Jadi kalau kita ingat bahawa ada yang jaga kita, yang mengawasi kita, insya-Allah kita akan menjadi orang yang sentiasa takut pada Allah. Kalau kita ingat satu ayat ini sudah cukup. Wa inna 'alaikum lahafizin, kata Allah. Sesungguhnya kat atas diri kamu ada yang menjaga, yang melihara ataupun yang mengawasi. Kalau kita faham, mana kita tak berani nak buat sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Kerana malaikat sentiasa mengawasi diri kita. Berdasarkan ayat ini, kiraman katibin, yang mana mereka ini dimuliakan oleh Allah. Makhluk ini dimuliakan oleh Allah dan diberi tugas, iaitu katibin, mereka yang mencatat. Kiraman katibin maksudnya mereka dimuliakan oleh Allah dan mereka ini diberi tugas untuk mencatat amalan kita, perbuatan kita. Kalau kita faham, Masya Allah, di bulan Ramadan kita jadi baik, lepas Ramadan pun kita jadi baik. Kita tak beza, tidak membezakan keadaan kita di mana-mana bulan sekalipun. Sebab kita faham bahawa ada malaikat yang berawas kita, berjaga kita. Ada orang di bulan Ramadan, Masya Allah, baiknya. Baik dia tu macam gaya-gaya malaikat, gaya tu kan, semayang tak tinggal, cakap kawan buruk tidak, bersedekah pun rajin, semayang maaf pun rajin. Habis Ramadan, terkejut kita tengok. Janganlah kita jadi begitu lah. Itu maksudnya. Jadi dia bezakan antara Ramadan dengan bulan lain. Itu setengah orang gitu lah. Kita jangan jadi begitu. Bulan apa sekalipun kita tetap takut kepada Allah, tetap suka untuk melakukan amal ibadah. Sebab kita faham, wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin innal abrar ya'lamuna ma taf'alun. Yang mana makhluk Allah ni, malaikat Allah ni, ya'lamuna ma taf'alun, mereka tahu apa yang kamu lakukan. Itu dah 3 ayat. Malaikat tahu apa yang kamu lakukan. Innal abrara fi na'im, sesungguhnya orang-orang yang buat baik, yang buat kebajikan, yang suka buat kebaikan-kebaikan ni, mereka ini dijanjikan oleh Allah akan ditempatkan di dalam syurga yang penuh dengan nikmat. Ini janji Allah. Wa innal fujjara fi jahim, dan orang-orang yang melakukan kedurhakaan kepada Allah, yang suka buat maksiat, yang suka buat yang Allah murka, yang Allah marah, mereka ini akan dimasukkan ke dalam neraka yang penuh dengan kesengsaraan. Ila akhir ayat. Ini dalam surah Al-Infitar. Mudahnya nak faham, kita baca sehingga lalu kita faham, dan mudah untuk kita mengamalkan ayat ini. Kita rasa gerun dengan khabaran yang diberitahu oleh Allah SWT dalam surah ini. Baik. Kemudian saya nak petik juga dalam surah Al-Mu'minun. Ini mukadimah, tak start lagi mukadimah. Kata Allah SWT surah Al-Mu'minun apa dia? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun. Tuan-tuan, bila kita baca Quran, kita memahami, barulah akan timbul rasa gerun dalam hati kita. Selagi mana kita baca Quran tak ada rasa gerun, selagi itulah kita belum dapat apa manfaat ni. Cuma dapat pahala baca, pahala zikir, yang itu dapat. Tapi
untuk mendapat penghayatan, rasa gerun dengan khabar Allah SWT itu, kita kena usaha. Kita kena selalu baca, selalu ulang kaji, selalu belajar, sehinggalah hati kita ni rasa gerun bila mendengar ayat Allah. Gitu. Sebab setengah orang dia baca Quran ni sekadar baca. Bila khatam 30 juzuk, dia rasa dah khatam dah aku. Habis dah. Dia rasa macam dah cukup lah dengan cara begitu. Sebenarnya tak cukup. Dia kena usaha, iaitu dia usaha sampai memahami ayat Quran. Jadi kita dengan Quran ni tak selesai, kita kena terus belajar dan terus belajar. Begitu. Sehinggalah bila kita faham Quran ni, barulah kita dapat amalkan. Begitu kan. Kalau macam ayat tadi tu, yang perlu pada kita ialah rasa gerun, rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Kemudian ayat yang berikutnya kata Allah, surah Mu'minun, qad aflahal mu'minun, sesungguhnya telah berjayalah orang beriman. Allah Ta'ala mulakan dengan qad. Qad ni bahasa Arab dia panggil taukid, sesungguhnya. Kalau tuan-tuan mengaji bahasa Arab, tuan-tuan tahu setiap kalimah Quran dia ada dia punya bahagian-bahagian dia. Dia ada isim dia ada fi'il dia ada huruf dia. Kan. Ini luasnya pembelajaran Al-Quran. Bila kita faham pembahagian tersebut, barulah kita dapat menghayati ayat-ayat yang kita baca. Contoh macam qad aflahal mu'minun, sesungguhnya telah berjayalah orang-orang yang beriman, kata Allah. Qad tu taukid, sesungguhnya. Aflahatu fi'il, telah berjayalah al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Begitu. Bila kita faham kaedah-kaedah ni, barulah kita baca Quran tak jemu. Habis satu muka surat, tambah muka surat berikutnya. Habis muka surat berikutnya, tambah lagi. Sedar-sedar dah setengah juzuk. Sedar-sedar dah satu juzuk. Sebab apa? Sifat jemu tu tidak berlaku pada kita. Sebab kita seronok baca Quran. Sebaliknya kalau kita tidak faham Al-Quran, baca satu muka surat, menguap dia 5 kali. Sebab apa? Tak faham. Ini yang berlaku kebanyakan masyarakat kita. Nah, habis satu muka surat tu, Masya Allah, 5 kali muat baru habis. Sebab apa? Sebab tak faham satu dah. Tajwid pun hitam bukang. Masa kedah keluar. Kemudian apa lagi? Waqaf ikut sempat je. Jadi macam-macam berlaku kesalahan dalam baca Quran. Jadi itu yang sebab dia jadi jemu. Tapi bagi orang yang para alim ulama, para guru-guru kita, tutor-guru kita, bila dia baca Quran tak jemu, sebab dia faham. Bahkan dia jadi macam satu perkara yang perlu diamalkan setiap hari. Tak baca Quran dalam hidup ni, dalam setiap hari, tak rasa macam kurang. Rasa kurang sangat hidup kalau tak baca Quran hari itu. Tuan-tuan rasa macam mana kalau hari itu tak baca Quran, macam hari ni? Maka rasa relax, rasa tak apa saja tak baca Quran. Kalau rasa relax, rasa tak ada apa-apa tu, mana ada silap kat mana tu hati. Tapi kalau kita rasa kurang, rasa macam tak sempurna lagi sebab tak baca Quran, itu maknanya Allah Ta'ala sayang pada kita. Kita kena baca Quran. Baiklah, amalan apa sekalipun, tak berselawat kita rasa kurang, tak beristighfar hari itu kita rasa kurang, maknanya Allah sayang kat kita. Kalau selawat pun tidak, istighfar pun tidak, baca Quran pun tidak, tapi rasa selesa, makan kenyang macam tu juga, tidur lena macam tu juga, tapi amalan itu kita tak buat, tapi rasa selesa, maknanya ada satu benda kesilapan pada kita. Macam tu lah. Umpamanya ni macam orang tak solat lah, dia musafir jauh-jauh. Bila masuk waktu solat, masuknya waktu solat, kalau orang yang jenis baik-baik ni, dia bila masuk waktu solat, dia rasa tak senang. Dia rasa macam tak mana tempat berhenti ni nak solat ni, kat mana masjid, kat mana surau aku nak solat. Dia rasa tak selesa. Ini orang yang dijaga oleh Allah SWT. Tapi kalau musafir jauh-jauh, sampai 70, 80 km, 90, bahkan lebih, tapi semayang ditinggal rasa tak ada apa, tak ada salah apa, ini maknanya Allah biarkan dia. Begitulah. Baik. Qad aflahal mu'minun, sesungguhnya telah berjaya orang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang mana mereka itu khusyuk dalam solat. Orang yang khusyuk dalam solat ni orang yang berjaya. Kita tengok diri kita masing-masing macam mana kita solat. Tarawih baru ni macam mana? Kan?
Solat sunat kita macam mana? Solat fardu kita macam mana? Adakah kita khusyuk dalam solat yang telah kita lakukan sepanjang Ramadan baru ni dan yang berikutnya? Sebab kata Allah, orang berjaya ni adalah orang yang khusyuk dalam solat. Khusyuk ni maknanya zahir dia pun khusyuk, batin dia pun khusyuk. Zahir dia pun buat betul macam mana yang Nabi ajar, batin dia pun, dalaman dia, hati dia juga menghadap Allah SWT. Dia tak ingat benda lain. Ada orang masa semayang ni, Masya Allah, dia buat betul-betul macam mana yang Nabi ajar, tapi hati dia ingat buatan. Dia hanya betul zahir, qiyam betul, rokok betul, iktidal sujud semua betul, tapi hati dia pergi ke atas tempat, buang sampah pula nak pergi esok ni raya ni, mesti raya kan, merata dia pergi. Itu maknanya batin dia tak khusyuk. Jadi kita kena usaha pada zahir pun kena buat betul, batin pun kena buat betul, kena khusyuk. Barulah sembahyang kita dipandang oleh Allah SWT. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang beriman yang berjaya ni adalah orang yang berpaling daripada perkara-perkara yang lagau, sama ada perbuatan dia ataupun perkataannya. Jadi kita kena usaha kita ni jadi orang yang tak buat benda-benda yang sia-sia, sama ada perkataan kita ataupun perbuatan kita. Sebab kita tengok hari ni, masyarakat hari ni dengan dunia yang moden ni, kadang-kadang diuji dengan benda-benda yang lagau. Kalau budak-budak tu boleh tahan kira lagi, dia main game. Ni kadang-kadang orang tua pun main game juga. Dalam masjid pun main game, cuma tahu nak tunggu untuk bila qamat ada main game. Itu benda lagau. Jadi dia buat benda satu contoh lah. Benda-benda lain je pada banyaklah tuan-tuan boleh senarai contoh-contoh benda-benda yang lagau. Jadi kita orang beriman ni tak buat benda-benda yang lagau, barulah kita jadi orang beriman yang berjaya. Kita berusaha. Kerana dalam hidup ni, kalaulah tadi sibuk dengan amalan akhirat, maka amalan-amalan dunia akan menyibukkan diri kita. Dia jadi begitu. Nak cari orang yang lapang, hidup tenang, tak ada apa-apa, tak sibuk orang, tak payah jumpa dah. Semuanya sibuk. Kalau tak sibuk dengan akhirat, dia akan sibuk dengan dunia. Begitu. Jadi oleh kerana itu kita pilih untuk sibuk dengan akhirat. Sibuklah. Masuk jam maghrib, bergegas, bersiap-siap untuk pergi ke surau ke masjid. Sibuk dengan mengaji, sibuk dengan sembahyang Jumaat, sibuk dengan macam-macam. Orang beriman dia sibuk macam tu. Tapi kalau ahli dunia dia sibuk macam lain. Bila masuk maghrib, sama malam mana aku nak pergi, pasar raya mana aku nak pergi, kan? Kawan mana aku nak pergi lepak, nak bersembang ni. Dia sibuk macam tu. Ada pun nak cari masa kosong, tak ada. Sibuk. Jadi kita ni biar sibuk dengan akhirat. Jadi kita sibuk dengan akhirat. Karena orang beriman dan rehat macam mana? Rehat dia iaitu waktu dia dikembalikan kepada Allah SWT. Waktu dia rehat, direhatkan di alam barzakh. Waktu tu barulah dia rehat. Ada orang beriman nak rehat di dunia ni tak boleh lah. Dia kata nak kena rehat lah. Rehat tu yang tak main solat Jumaat, rehat. Itu yang tak main mengaji tu sebab apa? Rehat. Itu yang tak baca Quran sebab rehat banyak. Macam-macam dia ambil peluang untuk berehat. Jadi rugilah. Orang beriman dia kena letih sikit, dia kena sibuk sikit dengan benda-benda akhirat. Dan dia akan rehat di mana? Barzakh nanti. Begitu. Sebab tu dalam kitab Jawi disebut orang beriman yang benar-benar beriman ketika hidup ini, maka dia rehat di alam barzakh nanti macam mana rehat sebagai seorang pengantin. Itu perumpamaan bahasa kita lama. Contoh orang pengantin rehat. Pengantin mana ada orang berani ganggu. Cuba tengok malam pertama, pintu dia bukan ada tutup pun, bertirai aja, tapi tak ada siapa berani masuk. Sebab apa? Pengantin sedang berehat. Yang itulah perumpamaan para ulama tu ni. Orang beriman bila mati, bila masuk dalam barzakh, dia direhatkan sebagaimana rehat sebagai seorang pengantin. Tak ada siapa nak ganggu. Begitu. Maknanya dia mendapat nikmat di sisi Allah SWT. Begitulah. Baik. Boleh faham dia punya perumpamaan tu? Okay. Itu 3 ayat di surah Al-Mu'minun. Kemudian banyak lagi nih ciri-ciri orang beriman yang jaya ni, banyak lagi, saya pilih 3 tu. Sudah cukup untuk menyentuh hati kita untuk menjadi orang beriman yang berjaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai mukadimah juga saya pilih yang terakhir, iaitu ayat surah
Al-Kahfi yang akhir sekali itu, kata Allah SWT, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Sesiapa yang berharap bertemu Allah, mana bertemu untuk mendapat balasan di sisi Allah di akhir nanti, di mahsyar nanti, falyamal 'amalan salihan, maka hendaklah dia beramal dengan amal yang saleh. Kalau dia berharap untuk bertemu Allah, untuk mendapat ihsan Allah, kasih sayang Allah, rahmat Allah, maka masa hidup ini dia kena beramal saleh. Falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan jangan dia mensyirikkan Allah, menyekutukan Allah dalam peribadatannya pada Tuhannya sesuatu pun. Jangan dia syirik, menyekutukan Allah. Dekat Allah pun dia takut, dekat makhluk pun dia takut. Jangan. Itu makna orang yang sekutu Allah. Dekat Allah pun dia takut, dekat makhluk pun dia takut, tak boleh. Dekat Allah pun dia harap, dekat makhluk pun dia harap untuk beri bantuan. Itu orang yang syirik. Jangan. Kita orang beriman ni, kita hanya takut kepada Allah, harap kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Adapun pada makhluk ini sebagai perantaraan, wasilah, kan, perantaraan saja. Kalau hati kita berpegang itu, selamat akidah kita. Tapi kalau kita dengan makhluk pun kita takut, takut kalau dia tak bagi, takut kalau dia tak tolong, ini maknanya kita ada sifat syirik kepada Allah. Jangan begitu, jangan. Mesti kita takut hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab syirik, orang yang syirik Allah murka sangat. Allah murka. Allah tak suka dengan orang yang syirik. Kalau dosa-dosa ni Allah boleh ampun. Dalam Quran saya ingat yang mana Allah sebut, dosa-dosa lain banyak mana pun Allah boleh ampun. Tapi kalau dosa syirik, tiada maaf bagimu. Lebih bantu bahasa dia. Maksudnya Allah tak maafkan orang yang syirik kepada dia. Allah marah semua orang yang syirik. Sebab tu kita jaga diri kita, jangan jadi orang yang syirik, menyekutukan Allah. Na'udzubillah min zalik. Bagaimana nak selamat daripada keadaan ini? Kita kena sentiasa berada dalam nasihat-nasihat para ahli ulama. Kena selalu dengar nasihat-nasihat agama. Tahu macam mana pun, bab tu dah dengar dah banyak kali lah, tapi dengar lagi berulang-ulang. Ini yang menyelamatkan kita. Setengah orang dia bila dengar dah, tak ada tajuk lain ke ustaz? Dia sebut hati kan. Tak ada tajuk lain kan, ulang yang tu je. Sebenarnya orang beriman dia suka dengar benda-benda yang dia makin, bila dengar makin yakin. Bila dengar makin yakin. Begitu. Biarlah dia dengar 10 kali pun, 20 kali pun, 10 kali pun, tapi dia makin yakin kepada Allah. Ini yang kita nak. Bahkan berada dalam ilmu ni pun merupakan rahmat Allah. Allah nak ampunkan dosa-dosa kita, mudah-mudahan. Ada malaikat yang meronda-ronda di alam bumi ini untuk memayungi atau meneduhi orang-orang yang menuntut ilmu, dan dia berdoa, Allah maghfir lahu, Allah maghfir lahu, Allah maghfir lahu. Malaikat kena doakan. Jadi tak maukah kita dengan janji tersebut? Itulah kita nak. Malaikat terus minta ampun kepada Allah SWT terhadap orang yang menuntut ilmu. Itu ayat dalam surah Al-Kahfi. Banyak tu dia. Yang pertama tadi selesai, yang kedua Al-Quran, surah Al-Mu'minun, yang ketiga surah Al-Kahfi. Kira-kira dah banyak tu untuk menyentuh hati kita. Tinggal lagi nak ingat atau tidak ingat, tu je. Saya kalau mengaji dulu, bila guru saya hurai, bila hurai pertama-tama dia kata 10 perkara. Dia bila dia hurai 1, 2, 3 sampai ke 10, yang pertama kedua tu hilang, tak ingat. Itu saya lah. Tuan-tuan mungkin tidak. Tapi yang saya macam tu, kalau guru kata ada 10 perkara yang perlu kamu ingat, siap. Guru hurai 1, 2, 3 sampai ke 9, 10, saya yang pertama sampai ke 5 tu dah zero dah hilang. Tapi saya harap tuan-tuan perempuan tak hilang. Yang pertama tadi Al-Quran, surah Al-Fitar, bab malaikat tadi. Kemudian bab apa dah? Bab orang beriman, yang berjaya solat. Kemudian orang yang tak buat benda lara, tu ingat lagi kan. Yang ketiga tentang apa dia? Jangan syirik kepada Allah, kena buat amal soleh, masih ingat lagi. Alhamdulillah. Kan? Saya ingat pesanan guru saya, iaitu Tuan Guru Haji Saleh Musa, Allah yang rahmat. Tuan-tuan pernah dengar nama tu? Itu guru saya mengaji ingatnya.
Pernah masa ngaji kena cekang dia. Sebab apa? Sebab masa ngaji saya tertidur. Ngaji pula di belakang tiang, takut orang tanya, tertidur pula, memang kena maaf. Sampai hari ini saya boleh ingat macam mana dia cekang saya. Baik. Jadi dia pesan dia, sebelum dia meninggal dunia, tahun lepas sebelum dia meninggal dunia, dia pesan, dalam hidup kita ini, pastikan kita kena ingat 3 perkara ni. Kalau tak ingat pada 3 perkara ni, maka hidup kita ni sia-sia. Dengar bergerak nah. 3 perkara ni setiap individu mesti ingat, mesti tahu. Yang pertama dia kata ayya'rifa khaliqahu. Itu yang pertama. Dalam hidup kita ni Allah bagi umur kadang-kadang 20 tahun, 30, 40, 60 dan berikutnya. Dalam kesempatan yang Allah bagi itu, pastikan kita ayya'rifa Allah, ayya'rifa khaliqahu. Kena kenal siapa yang mencipta kita. Ni dalam hidup kita. Pastikan kita kenal siapa yang cipta kita. Dalam arti kata yang lain, mesti kenal yang mencipta diri kita ataupun yang menjadi milik kita ni, iaitulah Allah Subhanahu wa taala. Mesti kena kenal Allah dalam hidup ni. Kalau hidup selama 40, 50, 60, 70 dan berikutnya tak kenal Allah, rugi sangat-sangat. Sebab tu kita berusaha. Ada pengajian tauhid, mengaji. Ada je ustaz mengajar tentang tauhid untuk mengesahkan Allah, mengenali Allah, kita kena libatkan diri mengaji agar kita kenal siapa yang cipta kita, siapa yang cipta alam ini. Begitulah. Berapa ramai orang yang tak kenal Allah. Dia tak kenal. Dia tak kenal Allah. Umur dah banyak tapi tak kenal Allah, ruginya. Ruginya. Sebab tu kita jangan tergolong dalam golongan yang tak kenal Allah. Jangan. Berusaha saudara sesempat mungkin untuk kenal Allah. Cari jalan macam mana, belajar kan. Kemudian yang kedua pada ayya'rifa ma yadurru wa ma yanfa'u. Kata guru saya, Tuan Guru Yusuf Musa kata, dalam hidup ini mesti kenal ma yadurru, ayya'rifa ma yadurru wa ma yanfa'u. Mesti kenal apa yang mudarat pada diri kita dan apa yang beri manfaat pada diri kita. Ini dalam hidup. Aku buat ni adakah mudarat? Kalau mudarat, aku tak mau buat. Kena kenal macam tu. Yang boleh menyakiti kita, yang boleh merugikan hidup kita, merugikan dunia kita, merugikan akhirat kita, kita tinggal tak buat. Kena kenal itu. Sebab ada orang dia tak fikir semua tu. Dia kira membujur lalu pada tangan ni. Pada punya bahasa kan. Membujur lalu melintang patah. Apa-apa yang lalu semua dia sapu. Apa yang melintang semua hentam dia. Dia tak kira ada halal haram, mudarat ke tak mudarat, semua dia buat. Sebab tu kadang-kadang dia menyesal. Di penghujung hidup dia menyesal. Saya pernah jumpa orang yang menyesal. Saya bila dia sedar juga di hujung kan. Bila dia sedar tu macam-macam dia dapat. Tapi nampak gopoh sangat dulu, kesedaran dia nampak gopoh sangat. Itu dia nak buat, ini nak buat, itu nak belajar, ini nak belajar. Ustaz tu nak belajar, ustaz ni nak belajar. Nampak letih sangat cara dia tu. Sebab apa? Dia rasa tak sempat dah. Sebab umur dah banyak. Okay. Tapi tak apalah, Allah Ta'ala bagi hidayah juga di hujung-hujung dia. Untuk dia sedar untuk kembali kepada Allah SWT. Tapi cara dia cerita kat kita tu nampak letih sangat. Tajwid nak belajar, tafsir nak belajar, hadis nak belajar, tauhid nak belajar, fiqh nak belajar. Jadi nampak sangat tak cukup masa dia tu untuk dekatkan diri pada Allah SWT. Jadi kita ni masih dengan ruang dan masa untuk aturkan diri kita untuk dekatkan diri pada Allah. Jangan sampai di penghujung baru nak cari tu nak cari ni, takut tak sempat. Baik. Jadi mesti tahu apa yang mudarat dan mesti tahu apa yang manfaat. Contohnya manfaat apa dia? Aku ni mesti kena belajar. Banyak lagi benda yang aku tak tahu. Jadi kita pilih yang manfaat. Selalu hadir majlis ilmu. Itu makna kita pilih yang manfaat. Aku ni mesti bersedekah. Sebab aku ni Allah kurniakan dia sedikit harta benda. Sedikit limpah kurnia Allah, gunakan untuk bersedekah. Cari orang yang perlu. Itu contoh. Jadi manfaat. Jadi contoh ni senarai apa yang manfaat yang boleh kita lakukan. Itu. Apa yang mudarat tinggal, apa yang manfaat buat. Yang ketiga pesanan guru saya pada
ay ya'rifa ahwala ba'dal maut. Iaitu kita mesti tahu bagaimanakah nasib kita, keadaan kita selepas daripada mati nanti. Memanglah kita tak tahu, tapi persediaan kita ni menggambarkan kita nak selamat di sana. Tapi sebaliknya kelekaan kita, kelalaian kita, ini menggambarkan bahawa kita akan menemui berbagai-bagai kesengsaraan. Kalau kita leka, kalau kita lalai. Tapi kalau kita bersedia, kita selalu buat amal soleh, ingat Allah, ingat pesanan Rasulullah SAW, menandakan bahawa kita ayya'rifa ahwala ba'dal maut. Ini benda yang kena ada pada diri kita masing-masing. 3 benda tadi. Kena Allah, dan kena apa yang mudarat pada diri atau yang manfaat pada diri, dan kita juga bersedia untuk kita bersedia untuk menemui Allah selepas pada mati nanti. Adakah kita selamat ataupun tidak? Itu mesti ada persediaan. Itu 3 perkara. Dan pada pertemuan yang ringkas juga, dah lepas dengar sebenarnya baru mukadimah ni. Okey. Baik. Jadi di pertemuan yang ringkas ni juga saya nak kongsi juga kepada tuan-tuan perempuan, kerana kita ni masih lagi dalam suasana Syawal. Eloklah juga saya pesan juga kepada diri sendiri dan juga kepada tuan-tuan perempuan, iaitu kita jangan lupa untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Siapa yang dah dapat 3 hari, maknanya ada 3 hari lagi. Siapa yang dapat 4, alhamdulillah ada 2 lagi. Yang dapat 5, dapat 1 lagi. Ada yang dah raya dah pun, alhamdulillah, dah seronok dah raya dah. Ada orang jumpa ustaz, saya ni lagi 3 hari ni ustaz. Maknanya dah 3 hari dia puasa. Ada seorang lagi jumpa, kata ustaz, saya ni lagi 2 hari lagi. Maknanya dah 4 hari dia puasa. Ada seorang yang datang, ustaz, saya ni lagi 6 hari lagi. Maknanya tak mula lagi. Itu. Jumpa kita, ustaz, saya ni 6 hari lagi ustaz. Maknanya tak mula lagi itu. Kena mula. Jangan tunggu. Ada orang dia tahu 6 hari nganga di hujung-hujung Syawal. Dia dah bagi siap. 6 hari di hujung-hujung ni jangan siapa ajak aku pergi open house ke, masjid house ke, pejabat house, jangan ajak. Aku nak tahu untuk aku berpuasa Syawal. Yakinkah dia dapat? Kadang-kadang Allah uji, tersangkut dia dapat 4 hari, dapat 5 hari, tak cukup sehari. Jadi pastikan kalau kita jalan, kita pastikan kita ni cukup 6 hari. Selang sendiri pun tak apa, buatlah macam mana pun. Baik. Kata Nabi SAW adalah hadisnya, man sama Ramadan summa atba'u 6 min Syawal faka'annama sama dahri kullah. Sesiapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, seolah-olah dia puasa setahun penuh. Ni hadis kita dah dengar, faham, mudah faham, tinggal nak buat lagi, tinggal nak buat saja. Mudah saja buat agama ni. Dengar, faham, amal. Dengar, faham, amal. Sekarang yang jadi payah kita pada dengar, faham, tak amal. Itu jadi payah. Dengar dah banyak dah, faham dah banyak dah, nak buat tu susah. Termasuk yang bercakap ni pun tapi oleh kerana kita ni duduk ramai-ramai kan, bila ada ke masjid surau, kita tengok kawan-kawan kita buat, kita tumpang semangat. Ada satu masjid tu, mereka ni berpakat bila 6 puasa Syawal berpakat. Cuma sahur dia tak berpakat. Berbuka ni berpakat. Kawan ni bawa ikan bawal, kawan ni bawa masak kicap, kawan ni bawa macam-macam. Bila kumpul sekali, Masya Allah, macam-macam lauk ada. Semangatnya. Dalam buka puasa tanya esok nak apa pula? Semangat nak buka kan. Dalam tengah-tengah nak makan buka puasa tu, esok kamu nak buat apa dia tanya. Semangat tu. Tak apalah, mula-mula semangat tu dulu tak apa. Tapi masjid tu dia ada kumpulannya istiqamah berpuasa sunat ni daripada 6 Syawal. Dia puasa istiqamah 6 Syawal ni cukup berjemaah. Kemudian dia juga latih puasa Isnin Khamis berjemaah juga. Masya Allah, sampai ke hari ini semangatnya saya tengok mereka. Kadang-kadang kita rasa malu, segan kan? Itu mungkin di sini boleh buat dengan pangkat 3 orang. Mula 2 orang dulu, lama-lama jadi 3, lama jadi 4, lama-lama jadi ramai. Bila ramai masjid pula, kena sedia buka puasa pula. Ada tu pula. Nak cerita bahawa bila kita bersemangat, berpakat, lama-lama kita akan beristiqamah dalam melakukan amal ibadat. Jadi puasa 6 jangan tinggal kalau boleh.
Dan juga di kesempatan ini saya nak sebut juga, iaitu kan baru-baru ni kita menyambut Hari Raya 1 Syawal, 2 Syawal, dan kita semua ada pengalaman masing-masing berhari raya di kampung ataupun di sini, dan kita menziarahi antara satu sama lain. Dan pengalaman tuan-tuan dengan pengalaman saya mungkin berbeza-beza. Ada yang dia ziarah ni, ziarah rumah orang sihat-sihat ada. Pergi rumah orang tu sihat, pergi rumah orang ni sihat. Seronoknya menziarahi antara satu sama lain. Tapi nasib saya, raya baru ni balik kampung, bila ziarah orang sakit. Pergi rumah ni ada orang sakit, pergi rumah tu ada orang sakit, pergi rumah ni ada orang sakit, jumpa orang sakit banyak. Jadi saya nak kongsi dengan tuan-tuan, bila Allah Ta'ala takdirkan saya bertemu itu, maknanya Allah nak ajar saya bahawa ingat, bila Allah uji sakit, maka ingat kepada Allah. Masa kamu sihat ini, ingat, guna masa sihat ini untuk taat kepadaku, kata Allah. Jangan tunggu sakit baru nak ingat Allah. Gitu. Ini motivasi yang saya dapat daripada saya ziarah orang sakit. Pengalaman saya ziarah seorang sakit itu, bila saya ziarah dia, sebab dulu ni saya tengok dia sihat, Masya Allah sihat. Macam kita lah sihat, pergi jalan ke sana ke sini. Bila balik baru ni, Masya Allah, wajah dia dulu dengan wajah sekarang dah tak sama dah. Sebab apa? Sebab sakit. Kita pun tengok betul ke dia macam dulu ni, dah tak sama. Sebab apa? Sakit, habis, kurus habis. Cuma yang saya kenal dia ni, dia ni orang yang rajin baca Quran. Masya Allah, orang yang berkawan dengan Quran. Maksudnya sentiasa baca Quran. Lalu bila saya ziarah dia hari itu, saya pun tak tahu apa. Saya pun teringat kata guru saya, dia kata kalau ziarah orang sakit, tengoklah keadaan. Kalau keadaan itu, maka bacalah surah Ar-Ra'd. Minta yang terbaik kepada Allah. Jangan minta yang bukan-bukan. Jangan suruh dia aku nak minta bagi mak. Jangan. Kan, bukan bagi mak, samalah yang ujung kan. Mana minta yang terbaik, ya Allah, bagilah yang terbaik kepada si fulan ni. Niat nanti itu kita baca. Bila kita kata minta yang terbaik, itu pula kepada Allah. Kalau Allah bagi sihat, itu terbaik di sisi Allah. Allah nak macam mana pun terbaik di sisi Allah. Bila saya baca Quran surah Ar-Ra'd, si pesakit ni dia ikut saya. Saya baca ayat sampai dia tak ikut apa yang lebih ujung-ujung, dia ikut. Syadidul iqab ataupun Sami'un basir, dia ikut. Mata pejam, tapi mulut dia boleh ikut ayat-ayat bila saya waqaf. Masya Allah, hebatnya. Terbayang yang teringat di hati saya, ya Allah, aku esok ni boleh macam ni. Tu. Aku esok ni boleh sampai ke tahap ni, sampai sakit macam ni pun boleh sebut ayat Quran, boleh ikut ayat Quran dengan jelas. Dia ikut satu persatu. Bila saya baca, dia ikut yang ujung-ujung. Surah tu kan panjang kan, dia ikut. Jadi saya kagum orang demikian, sampai sakit macam ni pun boleh menyebut ayat Quran dengan jelas. Cuma saya risau satu pada, saya risau takut saya baca salah. Sebab orang yang ikut tu dia sakit. Bila dia sakit, dia baca dengan betul. Kok orang sihat ni baca salah pula, takut yang tu. Tiap pagi betul-betul takut salah kan. Ini Allah rezekikan kepada dia, boleh membaca Quran walaupun di keadaan itu. Kita esok macam mana tuan-tuan? Kadang-kadang setengah orang sakit, Quran pun dah tak nampak dah jauh. Tak jauh, tak di mana-mana letak. Tak minta dah Quran dekat anak, kat cucu untuk dia pegang, tak minta. Sebab apa? Sebab dia layan sakit. Ini setengah pesakit gitu lah. Kadang-kadang semayang pun tidak dah, tinggal semayang. Padahal sakit itu boleh semayang lagi. Selagi mana ada akal, selagi itu kena semayang. Tapi orang ramai orang yang sakit yang tak semayang, tinggal semayang. Kalau 10 hari di hospital, 10 hari tak semayang. Ini masalah. Sebab tu kita berdoa kepada Allah, ya Allah, sekiranya satu hari kamu uji aku begitu, kekalkan imanku, kekalkan semangat untuk mentaatimu, ya Allah. Doa macam ni. Baik. Sebab tu kena berdoa, ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Kena doa selalu lepas semayang, kita doa, ya Allah, Tuhan yang balik-balikkan hati, ya muqallibal sabit qulubana, tetapkanlah hati kami ala dinik, di atas agama dan di atas mentaatimu, ya Allah. Minta Allah kekalkan, tetapkan, jangan ubah-ubah lagi.
Bila kita doa yang tersebut, insya-Allah Allah kekalkan diri kita ni untuk istiqamah dalam ibadah. Baik Ramadan kita istiqamah, baik lepas Ramadan pun kita istiqamah, dan bulan-bulan berikutnya kita istiqamah. Sebab apa? Kita nak Allah Ta'ala jaga hati kita, jangan berbolak-balik hati kita. Sekejap semangat, sekejap tak semangat. Jangan begitu. Bulan Ramadan semangat, bulan lain tak semangat. Jangan begitulah. Biarlah semangat berterusan. Begitu. Hadis Nabi SAW yang saya baca tadi tu, kita kena amalkan, iaitu orang yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari Syawal, maka dia akan dapat pahala seolah-olah macam puasa setahun. Baik. Itu contoh orang yang sejarah yang sakit yang pertama. Yang kedua, sejarah ni dulu ni dia sihat. Sihat macam kita juga, orang yang muda lagi. Bila saya ingat masa dia sihat dulu, dengan sejumpa bangun ni terkejut tengok. Masya Allah. Allah uji dia sikit dengan apa? Dia jatuh tempat kerja, kemudian berlaku pendarahan kepala, kemudian doktor buat keputusan untuk operation, kemudian dibuka tulang kepala dia. Selang beberapa bulan, kemudian barulah dipasang balik tulang kepala dia. Kesan dia apa dia? Kesan dia, asal dulu dia boleh bercakap, kesan dia sekarang ni tak boleh bercakap. Dah tak keluar suara dah. Dan kemudian Allah SWT uji pada lagi, lumpuh pula di sebelah kanan, operasi belah kiri, belah kiri. Sebelah kanan di belah tangan, belah kaki, lumpuh pula. Ini Allah uji sekelip mata. Dalam cerita ni saya bukan keimauan, tapi nak kongsi supaya kita dapat sesuatu dalam diri kita. Sebab saya tu tak sebut nama siapa, tak sebut sebuah. Ini sebagai pengajaran untuk kita yang sihat ni. Jadi Allah Ta'ala uji keluarga ini, dan saya tengok pada isteri dia sangat kuat semangat. Bila saya kata, kita pun tak tahu nak cakap Allah, kita nasihat, kita kata pada sabarlah, ini ujian Allah. Terus dia pintar cakap, dia kata ini baru sedikit Allah uji kami. Kalau Allah Ta'ala bagi dia terbaring, kalau tak buka pun bersyukur. Masya Allah, lebih hebat dia punya bahasa yang dia guna. Mana Allah uji keluarga ni, keluarga yang hebat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah akan uji orang yang mampu untuk menghadapi. Allah tahu bahawa dia mampu untuk menghadapi ujian ni. Sebab tu Allah uji. Allah tak uji orang macam kita ni, kan? Allah uji orang macam tu. Kuat semangat isteri dia. Dia kata kalau dia terbaring, tak bergerak pun, tak boleh apa pun, dia tetap bersyukur juga kepada Allah. Allah bagi semangat kuatnya yang ada pada diri seorang isteri yang itu. Dia nak jaga semua, saling punya tempoh dan sebagainya. Daripada sihat dahulu, daripada sihat macam kita ni, boleh berjalan ke sana ke sini, boleh bergurau, boleh buat semua, last kali Allah ubah jadi begitu. Dan hikmah ada sebenarnya, wallah alam, serah pada Allah. Cuma dari zahirnya Allah nak ajar kita yang sihat ni tengok bahawa bila Allah telah bagi kesihatan, bersyukur pada Allah. Guna nikmat sihat itu sebaik mungkin untuk mentaati Allah. Jangan sampai bila Allah dah uji baru nak ingat nak buat itu, nak buat ini. Gitu. Dan dalam kita mengaji ni pun kita faham bahawa bila Allah uji besar kita, Allah tak nak ampun dosa. Ingat begitulah. Jangan kita fikir yang bukan-bukan, tapi kita fikir bahawa Allah nak mengampunkan dosa sebulan-sebulan tu. Baik, ingat itu. Dan kita yang lihat ni bahawa kita nak ambil pengajaran bahawa jika kita sihat ni, gunalah nikmat kesihatan. Sebab Nabi kata dua benda yang manusia selalu lupa, iaitu ni'matun as-sihhatu wal faragh. Nikmat sihat dan juga nikmat kelapangan waktu. Dua benda ni manusia selalu lupa. Nikmat sihat dan juga nikmat kelapangan waktu. Sebab dia biasanya dia teringat Allah ni waktu sakit, baru teringat. Begitu juga waktu dia tengah sibuk, dah sibuk sangat, baru dia ingat Allah. Ini kebanyakan manusia begitu. Jadi kita kena ingat dua nikmat ni, kita kena jaga, dan kita kena ambil peluang untuk mentaati Allah. Itu contoh, dua contoh tentang suasana baru ni. Saya direzekikan untuk ziarah orang sakit. Contoh mungkin dapat ziarah orang sihat, kan? Tapi saya banyak ziarah orang sakit. Allah nak ajar saya bahawa ingat nikmat sihat, guna sebaik mungkin. Dan sakit sihat ni merupakan lumrah hidup ataupun ketetapan Allah SWT yang Allah Ta'ala bagi pada siapa yang dia kehendaki. Kita tak boleh nak elak. Baik, satu hari Nabi yang tak akhir sebut pada tajuk haqqul muslimin al muslimin khamsun.
hak orang Muslim ke atas orang Muslim yang lain ada 5 perkara. Saya sebut hadis ni sebab bagaimana kita menyambut raya ni, sesuailah kita baca hadis ni sebab kita nak amalkan. Kata Nabi SAW, Raddus salam wa iyadatul marid wa ittiba'ul janaiz wa ijabatul da'wah wa tashmitul atas. Nabi kata hak orang Islam terhadap orang Islam ada 5 perkara. Dan kita suasana raya ni kita ziarah-ziarahi, ingat kita ada hak terhadap orang Islam yang lain 5 perkara. Pertamanya raddus salam, kita kena bagi salam. Ni kadang-kadang dah ziarah rumah orang tak bagi salam, min hoi je. Oi bila? Jangan. Salam pun tidak. Sebut nama dia, mula sebut nama, lepas tu pandu nama terus tanya khabar, salam tak mula dulu. Jadi ini bukan cara yang diajar di Islam. Islam ajar macam mana? Mula dengan salam, lepas tu barulah tanya nama, tanya khabar, tanya apa-apa yang betul. Tapi biasanya orang kita dia tanya macam orang muda, macam umur saya ni, umur 40 tahun ni, bila jumpa je kawan dia tanya apa dia? Anak dah orang. Mula dengan tu dulu. Saya balik baru-baru ni ramai kawan-kawan tanya gitu. Anak dah orang. Maksudnya waktu azan kan? Teruskan? Okey. Biasa umur macam saya ni, bila jumpa kawan-kawan, soalan pertama dia tanya, anak dah orang. Lepas tu bila kita jawab semua, dia tanya pula isteri berapa pula. Ni masalah. Ada juga dia tertib ayat kan, dia tanya anak dulu, lepas tu baru dia usik isteri dah orang. Dan baru-baru ni juga saya bila balik direzekikan juga berjumpa dengan kawan-kawan yang banyak pasang dua. Ini Allah lah. Dengar je, jangan faham kau cuma dengar je cerita saya. Banyak rezeki jumpa dengan kawan-kawan yang ada dua kan. Tak apalah, rezeki dia namanya. Lalu ada seorang sahabat bila saya tanya, saya dapat tahu kata dia, ada seorang tu saya dapat tahu bahawa dia dah pasang dua. Saya pun nak sahihkan berita ni, saya mesej kat dia. Saya mesej kat dia. Saya kata tahniah. Tapi dia tak jawab lagi kan, dia tak jawab. Betul ke tak betul ni, cerita kata dia pasang dua ni, sebab tak jawab. Saya tulis lagi. Saya kata kuatkan semangat, bijak dalam mengatur segala, bijak dalam mengatur sesuatu. Kemudian ingat ombak badai sentiasa mengintai. Kita pun pandai juga. Saya tulis ayat itu. Habis tulis hantar dia sudah jawab. Ni mana betul lah. Yang mana betul kata dia pasal dua. Kemudian terus dia tulis bukan ombak badai mengintai, tsunami dah pun datang lah. Itu ayat dia. Maknanya yang pertama sungguh kata dia kahwin dua. Yang keduanya maknanya dia, sebelum dia pasang dua tu dia tak kuat, dia punya tunyak dia sepatutnya kena kuat, empat tiang kena kuat, baru tolak tak balik. Dan kita cuma usik je ombak badai sentiasa mengintai, tiba-tiba dia kata tsunami dah ustaz. Oi lah. Betul ya. Tu ulang kan dia, pandai-pandai dia tu. Siapa suruh cerita saya? Itu ceritanya. Jadi dalam kita menziarah ni kita kena bagi salam. Jangan bila beraya ni pakai masuknya. Masuk rumah orang, ketupat habis, rendang habis, lemak habis. Kemudian dah masuk bagi salam, balik senyap tak bagi tahu pula, tak salam, tak ucap terima kasih. Ini bukan akhlak orang Islam. Orang Islam dia masuk rumah orang kena bagi salam, tanya khabar sembang berbuang. Kemudian kita beradab, kemudian nak balik tu jumpa dia, tuan rumah jumpa dan ucap terima kasih dan sebagainya. Itu sepatutnya yang berlaku. Jangan kita tidak beradab, jangan. Kemudian dalam bahasa ini luas pembahasan, tapi ringkasnya ialah kalaulah kita tengah makan, kawan bagi salam, tak wajib kita jawab. Bayangkan tengah makan ketupat, orang bagi salam. Bayang nak jawab lah. Ketupat, bayangkan ketupat, dia ada 3 segi, kita baru habis segi yang pertama. Assalamualaikum. Terkeluar balik jawab kita. Terkeluar ketupat balik. Sebab tu jangan jawab. Sebab tu dalam bab salam ni, orang yang nak bagi salam kena faham, orang yang nak jawab pun kena faham. Jangan pula bagi salam yang pada orang tengah makan, jangan bagi salam, buat isyarat tangan senyum dah cukup. Memadai bahawa kita meraihkannya. Ini tentang belajar tentang salam, tu Assalamualaikum, tak jawab dosa. Kamu je hak ketupat, hak lemak yang habis, betul apa ni. Jangan begitu lah.
kena faham adab. Kita belajar kan di masjid surah belajar apa. Apatah lagi kalau makan kuih yang berdebu tu. Hai. Habis muka kawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam itu. Maknanya tengok keadaan bagi salam. Itu contoh kan, contoh anda faham aja. Cuma baru ni saya balik bila pergi satu majlis di orang selamat di orang kampung tu, bila majlis orang selamat, orang kampung kan dia suka berlawak, gurau. Bila jumpa assalamualaikum, sama-sama bagi salam. Bila dia kata kalau dah sama-sama tak payah jawab. Sama-sama bagi salam, dua-dua yang duduk pun bagi salam, yang berdiri bagi salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam, dua-dua sekali. Lepas tu dia tanya, Ustaz macam mana ni Ustaz? Dua-dua sama-sama ni. Tu ulang kat kamu lah. Maknanya dia berlawak, dia bergurau. Sepatutnya dalam Islam ajar dia, yang berdiri bagi salam yang duduk, yang sedikit bagi salam yang banyak, yang berkenderaan bagi salam yang berjalan. Itu adab tu. Tapi nak macam mana di sekolah kita ajar dia, yang banyak bagi salam yang sedikit. Cuba tengok budak yang satu bangun semua, nak bagi assalamualaikum, bagi salam kat cikgu seorang. Diajar itu salah. Marah cikgu lah dah, tapi nak macam mana? Diajar kita begitu. Sepatutnya guru kena bagi salam pada yang sedikit begitulah. Jadi bila dah besar kena betulkan balik. Mana yang sedikit bagi salam yang banyak, yang rendah pangkat bagi salam pada yang tinggi pangkat begitu. Barulah atur dari segi akhlak. Baik. Yang keduanya Nabi ajarlah wa'iyadatul marid, ziarah orang sakit. Tadi saya dah beritahu, itu kita ziarah orang sakit dapat pahala. Dalam ziarah orang sakit ni ada dia. Saya ambil masa pukul 9 boleh ya? Boleh. Dalam kita ziarah orang sakit ni ada adab. Yang pertama di antara adab-adabnya lah, jangan ziarah lama sangat. Ni tentang kau rapat semua ni, sekolah rendah, sekolah menengah, universiti, sampai lama kau rapat. Lalu kawan kita sakit, kita pun ziarah lama sungguh, sejam setengah duduk tepi dia. Asal kawan tu tak ubah sakit, bertambah sakit pula. Sebab apa? Lama sungguh kita ziarah. Dia menyesal bila lah nak balik kawan ni. Jadi bertambah sakit. Jadi kita kena jaga adab. Agak-agak lah setengah jam ke 40 minit ke. Itu cara adab ziarah. Dalam ziarah pula jaga perkataan, jangan cakap lebih-lebih. Ni tengok sampai-sampai tengok, ai gaya kamu 3 hari ni jalan. Kalau macam tu punya cakap apa habis. Bertambah sakit lah kawan tu. Maknanya jangan cakap gitu. Yang perlu yang kita cakap ada, bagi pengharapan kat dia. Bagi kata-kata semangat, doakan dia supaya dia cepat sembuh. Selebihnya serah pada Allah. Itu sepatutnya. Jangan pula ni sakit macam kamu ni. Dulu kawan saya yang dekat sana pun sama juga macam kamu ni. Dia kalau macam ni keadaan dia makan ubat tak ada, dia potong ni kaki dia. Sebab itu dia lagi takut. Jangan. Jadi kita tak boleh guna kata-kata yang boleh menakutkan dia dan sebagainya. Tuan-tuan faham lah. Dan kalau boleh ziarah orang sakit ni, peganglah tangan dia. Kalau lelaki sama lelaki lah, jangan ziarah orang perempuan, peganglah. Fitnah Allah adik. Yang lelaki sama lelaki maknanya pegang tangan dia, bagi pengharapan. InsyaAllah ni sihat ni, aku ubat apa yang doktor nasihat ikut, InsyaAllah sihat ni. Bagi semangat. Biasa orang sakit, kalau kita bagi semangat je ni, dia sihat, InsyaAllah. Buat tengok orang sakit kan, bila sakit di rumah, bila kita panggil ambulan ambil dia, bawa pergi ke hospital. Bila nurse dah datang ni, bagi rawatan dekat dia, bagi rawat dia, tukar baju dia semua, salin baju. Masa tu dia dah separuh dah sihat tu. Padahal ubat tak cucuk lagi. Kan betul tak? Maknanya bila orang bagi layanan, bagi tumpuan kat dia, layan dia, jaga dia baik, dia dah sihat. Macam itulah kita kena ingat. Ubat tak cucuk lagi, dia dah sihat dah separuh. Tadi sakit bukan main, tapi oleh kerana orang rahi dia, tolong bagi minuman, bagi apa semua, dia dah sihat. Itu cara dia. Sebab tu orang sakit kita kena bagi semangat, kena layan dia, kena semua, dia baik. Mudah-mudahan dia cepat sembuh. Jadi kena pegang tangan dia, pegang kaki dia, bagi semangat dia, supaya dia cepat sembuh begitulah. Jangan dulu tegak, lu tengok kan. Jangan. Apa pun tak
bagi pengharapan. Dan di antara ada lagi, bawa alam buah tangan. Buah tangan, bawa pula. Sebab kita dah tahu dia sakit apa, keadaan macam mana, berita lebih kurang kita dah tahu, bawa lah makanan yang sesuai. Jadi bagi kat dia. Dia nak makan, tak makan, pulang. Jangan pula pergi tangan kosong, lepas tu bila sampai dekat dia, tengok kat ujung kepala banyak buah tangan kawan-kawan yang bawa. Kita kata, "Mai tengok, tak apalah kamu duduk, saya duduk saja, nak tumpang sekali." Itu tak boleh. Orang bagi kat dia untuk dia makan ataupun dia nak buat apa, pulang. Kita pula yang main tangan kosong ni, tu tumpang saki dengan buah tangan orang. Tak boleh gitu, tak boleh. Jangan. Kecuali kalau dia semawa, bila nak rasa tu pulang. Itu tuan-tuan dah tahu semua adab menziarahi. Kemudian wattiba'u janaiz, dan kena mengiringi jenazah. Orang Islam ni, dia dakwah Islam kena iring jenazah, kena raikan. Kita dapat berita kematian, kita kena raikan. Sama ada daripada A sampai Z, ataupun kita hadir solat jenazah pun dah cukup. Atau mana-mana ruang kita hadirlah untuk meraihkan. Sebab kita ni sibuk, kadang-kadang sempat masa mana? Sempat masa pergi kat kubur je. Jadi pulang. Yang penting kita kena ambil kesempatan untuk meraihkan jenazah. Apatah lagi kalau kaum kerabat kita, sahabat anda kita kena raih. Sebab apa? Kita nak ambil pengajaran bahawa satu hari kita juga akan jadi macam ni. Yang seterusnya, wahijabatud dakwah, dan menghadiri jemputan, memperkenankan jemputan. Atau musim-musim sekarang ni orang jemput, dapat je mesej tu lalu, siap guna jadual lagi. Hari ni rumah kawan ni, minggu depan rumah tu. Banyak jemputan. Kena pula kawan kali, lepas dia hantar mesej pula, dia telefon pula. Sebab apa kawan telefon pula tu? Dah mesej dah hantar, WhatsApp dah hantar, kemudian dia telefon pula. Sebab dia nak confirm, nak mari tak mari, ni bajet ni tak banyak ni. Itu contohnya. Orang pekan, orang kampung berbeza kan? Orang pekan ni dia nak tahu berapa orang boleh hadir, sebab dia nak bajet makanan. Gitu. Jadi kita jawablah, insya-Allah boleh hadir. Insya-Allah tu insya-Allah hadir, insya-Allah tak hadir. Ini pun kadang-kadang jadi masalah juga. Setengah orang kita bila tanya, boleh hadir tak boleh hadir? Insya-Allah. Insya-Allah tak boleh hadir, betul. Jangan begitulah. Kena insya-Allah boleh hadir. Dalam Islam ajar bila sebut insya-Allah, mana insya-Allah boleh hadir. Kita berada di sebelah, boleh hadir. Kemudian pulang pada Allah. Kalau hari nak hadir itu ada kemudaratan dan sebagainya, ada apa-apa permasalahan urgensi, itu terserah pada Allah. Kita maklum pula lah kalau kita tak hadir. Tapi hati kita masa berjanji dengan kawan tadi, insya-Allah boleh hadir. Begitu. Kalau jawab insya-Allah, itu tak boleh main dah tu. Gaya-gaya kan. Kalau gaya orang boleh main, dia jawab lain, insya-Allah, insya-Allah. Dia ulang kali ni, semangat tu. Gaya dia pun lain, memang dia nak pergi. Jadi kita kena tunaikan, iaitu menghadiri jemputan. Jemputan kahwin, orang yang baru kahwin, kita kena hadir. Orang yang nak kahwin lagi pun kena hadir. Kahwin ni ada dua. Satu baru kahwin, yang kedua nak kahwin lagi. Tu ulang masing-masing. Jadi kena hadir. Yang berikutnya, wa tashmitul athar. Tak mana? 2 minit. Wa tashmitul athar maknanya menjawab orang bersih. Walaupun nampak macam mudah, macam biasa-biasa je tak perbahasannya, tapi inilah yang diajar oleh Nabi SAW dan hadis ini, iaitulah kita menjawab orang yang bersih. Contoh untuk ramai-ramai macam ni kan, tiba-tiba bunyi Hashim, kadang-kadang selalu bunyi kan, Hashim ke Hashim, ikutlah pulang bunyi macam mana pulang. Sebab bunyi tak sama kadang-kadang. Bila kawan kita bersih, orang yang bersih tu nak sebut Alhamdulillah. Yang dengar tu pula kena ingat, jangan pula kawan bersih Hashim, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, terkejut lain, belum mati lagi. Bukan jawab inna lillah, jawab dia yarhamkumullah. Kadang-kadang dia punya tunggu standby, tengok kawan dah tarik nak bersih, ceng punya bersih, kawan inna lillahi, salah pula jawab. Bukan yang tu, yarhamkumullah, moga-moga Allah Ta'ala merahmati kamu. Biar jawab betul-betul. Kemudian bila dah dia bersih, kemudian kita, dia sebut Alhamdulillah, kita jawab. Kita jawab yarhamkumullah. Jangan senyap je. Orang yang bersih pun tak sebut Alhamdulillah, orang yang mendengar pun tak jawab apa, yarhamkumullah. Ini maknanya kita nak lupa nak mengamalkan apa yang diajar oleh Nabi SAW. Jadi hidup kita ni sentiasa kena ingat apa yang Nabi ajar dan kita nak amalkan. Jadi kesempatan yang ada.
Maknanya dalam amalan ni kena ada ilmu, barulah kita boleh amal dengan baik, dengan betul. Apa-apa bab pun kena ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, habis. Contoh kalau orang tak ada ilmu, saya bagi contoh yang terakhir, iaitu kadang-kadang orang yang sembahyang tak ada ilmu jadi macam mana? Okay, hadis tadi dah tamat. Satu lagi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman dengan Allah dan beriman dengan akhirat, maka dia kena muliakan tetamu. Ini hadis yang sokongan tadi lah, dapat ziarah kita ni. Kita kena muliakan tetamu. Dalam kita berziarah ini, kita kena muliakan tetamu. Kalau kita tuan rumah, muliakan tetamu. Kalau kita tetamu, kita kena jaga adab sebagai tetamu. Kalau tuan rumah tu, bila tetamu datang, bila nak sembang sikit patah dua orang, satu dua tajuk dengan dia, kemudian kita ni kenalah bawa keluar minuman kita, makanan kita. Itu cara meraihkan tetamu. Setengah orang sembang sampai setengah jam, sejam, air secawan tak keluar lagi. Ini maknanya cara yang salah dalam meraih tetamu. Tu. Jadi kita kena meraihkan tetamu. Baik. Kemudian orang yang jadi tetamu pula kena faham, jangan terlalu lama duduk sampai sejam, sejam setengah, 2 jam. Tuan rumah nak gelisah, bila lah nak balik. Adakah begitu kan? Orang setengah orang pandai main tapi tak pandai balik. Dia kira nak duduk lama. Sebab apa? Sebab banyak makanan. Dia makan. Kalau orang kampung mudahnya, cara orang kampung, bila ada jamu yang ringan, jamu yang sederhana, jamu yang berat, tak balik juga, last dia angkat apa? Dia angkat air teh kosong. Bila angkat air teh kosong atau kopi kosong tu, mana tetamu dah faham tu. Lepas minum ni dah balik. Itu panggil ayat fahamat. Kalau tak faham juga, tak payah. Kalau orang pekan dia tak tahu nak buat macam mana. Orang pekan, kalau nak jamu ringan, sederhana yang berat, jamu semua, tak balik juga, nak buat macam mana? Tu lah, tu tak fikir macam mana nak buat. Orang kampung dia angkat ayat fahamat tu, ayat teh kosong. Itu orang yang tetamu dia kena faham. Ringan dah ada, berat dah ada, ringan balik ni. Dia kena balik. Tuan rumah dah bagi tahu kena balik. Gitu. Tadi saya nak sebut contoh orang yang nak beramal mesti ada ilmu. Contohnya kalau orang yang nak sembahyang, dia tak ada ilmu, maka dia akan jadi begini. Contohnya 3 orang sahabat, dia berkawan baik. Ini berlaku bulan Ramadan. Bila sembahyang ni duduk dekat-dekat. Jangan berpisah ada 3 orang ni. Masa buka puasa di masjid pun duduk dekat-dekat. Masa tarawih pun duduk dekat-dekat. Bersembang pun dekat-dekat. 3 orang sekawan. Mereka ni jenis mengaji tak habis. Orang mengaji tak habis ni ada 3 keadaan. Pertama, ni keadaan orang mengaji tak habis lah. Iaitulah, itu pada kalau guru mengajar dah nak habis dah, nak dapat kesimpulan, dia baru sampai. Ini contoh orang mengaji tak habis. Tak kata siapa-siapa lah, ini contohnya. Guru dah nak habis, nak dapat kesimpulan, dan isyak dah pun, dia baru sampai. Ini contoh orang mengaji tak habis. Contoh orang mengaji tak habis lagi iaitu guru mengajar ni sampai isyak berhenti, tapi yang mengaji tak habis ni sebelum isyak dia berhenti dulu lagi. Dia balik dulu lagi. Tak main isyak, tak dah habis, dia dah habis dulu lagi. Mana dia balik dulu. Ini contoh orang mengaji tak habis. Contoh yang ketiga orang mengaji tak habis ialah guru datang bulan hari 3 bulan, dia jangan timbul. Sekali dia timbul 4 bulan sekali ataupun 3 bulan sekali. Dia timbul, bertemu dengan guru tadi, dia tanya, "Guru, lama tak jumpa Ustaz?" Sepatutnya siapa tanya siapa? Sepatutnya guru tanya dia, tapi guru ni malu Allah nak jaga hati. Guru tak tanya, senyumnya. Tapi yang tadi yang lagi tak habis tanya, "Lama tak nampak Ustaz?" Siapa yang lama tak nampak? Ni keadaan orang lagi tak habis. Ingat lah, guru mengajar nak habis dah, dia baru sampai. Ataupun dia balik awal, ataupun 3-4 bulan sekali baru timbul. Ini contoh orang lagi tak habis. Kita jangan duduklah 3 keadaan. Jadi 3 sekawan tadi, bila di mana-mana duduk sekali, buka puasa sekali, tarawih sekali, bila imam baca ayat Quran, baca, jenis orang lagi tak habis, baca, dia pun dengar yang baca, "Wa may yattaqillah yaj'al," sampai habis. Dia pun cuek kawan dia, ayat Sigudina kan. Dia cakap kawan dia, ayat Sigudina. Yang sebelah dia ada seorang lagi kawan dia. Jadi bila cuek kawan dia, ayat Sigudina, kawan dia kata, "Jangan cakap, batas sembahyang." Kawan yang nombor 3 sebelah kata apa? "Nasib baik aku tak cakap." 3 orang. 3 orang kat dalam itu. Yang pertama tadi dia cakap, dia kata, "Imam baca ayat Sigudina," dia cuek kawan dia.
Kawan dia kata, jangan cakap, masa tengah solat ni, solat tarawih kan, 8 rakaat. Kemudian yang sebelah lagi yang ketiga kata, nasib baik aku tak cakap. Jadi keadaan tiga tadi, tiga-tiga apa? Batal. Tapi oleh kerana tak ada ilmu ngaji ta'bid, semayang cukup 8 rakaat ataupun 20 rakaat. 20 jangan sekali lah. Maknanya dia buat ibadat dalam keadaan tidak ada ilmu. Ini contoh-contoh agar kita faham, kita ni mesti kena ada ilmu dalam beribadat. Wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Tiap-tiap mereka yang beramal tanpa ilmu, amalannya ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai hari ini, mulai Syawal ni dan berikutnya, kita jadilah orang yang suka mendengar ilmu, kita memperbaiki diri kita untuk kita jadi menjadikan amalan yang kita buat ni diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, yang baik dan yang baik itu daripada Allah, yang kurang salah silap kita gurih hati, saya mohon maaf kepada tuan-tuan dan puan sekalian. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma khtimna bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.